Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cuba buka apa tu nota kita bagi ni dalam WhatsApp ada. Kita tulis atas tu, kita tulis nota daurah hari yang ke-17. Ada tu kita bagi dalam WhatsApp. Ada. Tujuan kita bagi nota dulu ni supaya yang hari ni makna kurang-kurangnya dia ada persiapan. Oh, tajuk ni. Apa yang kita harapkan ialah yang hari ni makna dia baca dulu hak kita bagi tu. Pendek-pendek lah. Kita berdasarkan target. Maknanya hari ni skop ni kita bagi. Tengok hak bahagian bawah tu. Ada panjang riba lepas dah. Undang-undang pengharaman riba lepas dah. Bawah tu. Umurun munazimah ada tak? Kenapa panggil umurun munazimah? Sebab hutang ni sebab hubungan dengan manusia. Kalau umurun muslihah, hubungan dengan Allah Ta'ala. Tengok dia tulis, intipati, takut ditinggal. Peraturan urusan hutang, piutang dan gadaian sunat ditulis dengan adil dan disaksikan. Hukum penulisan ni sunat. Tetapi kecuaian boleh mendatangkan masalah. Makna hukum sunat lah. Tapi kalau lalai, kerana kita tak tulis, masuk neraka. Tu kena faham. Barang sunat ya? Tapi kalau terlalai kita tak tulis, masuk neraka. Barang sunatnya. Tapi boleh menyelamatkan masuk neraka. Sebab apa? Kalau tak tulis, lalai. Kalau tak apa lalai? Boleh jadi lalai ni kita bayar dah. Bayar ke orang lain. Kita bayar ke orang lain. Hutang ke orang lain, kita bayar hutang untuk kota lain. Kita kata kita bayar dah. Lalai tak? Lalai. Masuk neraka juga. Mana lalai kes tak tulis. Kesilapan kerana kes tak tulis. Masuk neraka. Dia kata, silap. Ingatkan bayar dah, tak bayar lagi. Masuk neraka. Bukan konteks tak usah bayar, tak usah bayar. Satu hal yang kita faham dah lah. Ni silap bayar. Ingatkan bayar dah. Bayar ke orang lain atau hutang lain, kita ingat bayar kat dia. Lalai tak? Lalai. Masuk neraka. Apatah lagi, tak usah bayar. Terlupa nak bayar, tak usah bayar lagi lah. Terlupa nak bayar ataupun silap bayar, masuk neraka. Tak usah bayar lagi lah. Kalau kita tengok dari sudut standard hutang, jenis hutang yang standard kan, tulis ke tak tulis? Tulis lah standard, nampak standard. Ada saksi standard kan? Tuhan nak ajar apa? Nak ajar inilah agama kita. Agama standard. Standard tu ada tulisan. Jadi dalam kontrak agama ni, kalau tak ada tulisan, itu ada masalah. Sebab tu lah nak tahu benda tu benar salah ni, tanya ada tulisan ada. Daripada mana? Daripada Quran. Ada tak? Daripada hadis Nabi ada tak? Daripada para sahabat ada tak? Tak ada tiga ni, tak jelas daripada mana. Tahu kita, tak ada standard. Bukan ciri agama Islam. Sebab agama Islam agama standard. Nak tahu benda tu betul tak betul, mesti ada tulisan. Tak ada tulisan, itu penipuan. Sebab tu lah barang tak betul ni mudah. Tanya mana tulisan. Jangan marah, tanya mana tulisan. Sebab bila kita kata agama kita standard, mesti ada tulisan. Kalau mu kata gini-gini, mu tak tahu mana ada konteks jual beli ke jual apa-apa pun. Kalau beli barang tak tahu asal usul, contoh, tak ada hitam putih contoh. Kan? Tak ada apa tu, hitam putih, tak ada penulisan.
Orang kata apa ni? Tak ada standard. Tak. Dalam konteks duniawi ni, kalau tak ada tulisan, tak ada surat menyurat, tak ada standard. Apatah lagi agama kita ni pun gitu juga. Kalau tak ada tulisan, tak ada standard. Islam, agama standard yang ada tulisan. Tulisanlah membuktikan perkara itu benar atau salah. So Allah ajar kita. Dalam konteks hutang duniawi, nak ajar kita ukhrawi lagi lah. Kena fikir tulisan ni. Lepas tu kita sebut tadi, faedah hutang yang diberi untuk suatu tempoh yang tulis. Pemberi hutang akan mendapat pahala setiap hari. Mana hak tulis apa tu, tulis nota ni ialah almarhum Cikgu Azman. Dia ni buat kalau daurah Maulana dia bagi mutiara Quran dia buat lah. Kita minta ke dia, kita minta daurah masa lalu. Sebab dia orang lama ngaji Maulana, kita minta lah bagi belakang 2010, 2000 hak lama-lama bagi kita. Jadi kita boleh kumpul belakang lama-lama. Jadi kita boleh dengar. Dia buat satu folder. Mana 2010 kita dengar hak paling lama sekali 2010. Dia start 2008 daurah. Mana kita nampak perbezaan Maulana ngajar 2010. Betul Maulana kata, setiap tahun ngaji makin mantap. Kan? 2010 ni tengok speaker pun tak berjelas mana. Masa-masa tu mungkinlah tak baru start kan. Kita hak mana-mana pun gitu juga. Mana semua orang start lagu tu. Memang dari sudut peralatan memang tak kemah. Tapi kita dengar juga sebab kita nak dengar maklumat. Kadang-kadang ada hak 2010 ni, dia tahu dah pada tahun lain. Lepas tu Cikgu Azman ni dia bagi kita, dalam tu dia ada bagi mutiara Quran. Hak dia buat dalam bentuk Word. Hak tu kita boleh copy paste. Kan? Dia kata ambil ustaz ah. Kita bagi hak. Hak buku dia jual. Cuba dia bagi kita bentuk ori. Dia bagi hak bentuk ori. Lepas tu kita guna hak benda dia meninggal dah, kita guna ni untuk pahala tu dia. Apa dia? Tahun lepas dia meninggal. Cikgu ya. Tapi kalau tengok dia tulis ni, buat study dia. Dia cikgu. Maksud cikgu ni bukan bidang agama lah. Tapi tengok dia tulis tu, kita tengok subuh dengan ngaji Maulana ni. Bukannya ni habis biasa ngaji. Dia ngaji dia tulis pula. Lepas tu banyak orang dapat faedah daripada dia. Yalah ada biasalah yang ralat silap tu adalah. Biasalah buat misal. Tapi nak kata usaha dia tu menyebabkan kita boleh guna untuk kemudahan. Dia meninggal tahun lepas. Kejut kita. Dia sakit, terkejut kan? Dia terkejut kan? Cikgu Azman. Mana yang kita dengar, dia dengar juga. Dia beritahu kan? Mana dia ada with audio. Kita tak ingat tahu apa dia kata ni. Mana orang hutang sedekah ni, pahala hutang banyak lagi. Tiap hari dapat. Seolah dia sedekah setiap hari. 100. Lepas tu kalau kawan tak boleh bayar, minta tunda setahun lagi. 200 pula naik. 200. Sampai dia bayar. Makna seolah dia sedekah tiap hari. Makna fadilat kita faham beza antara sedekah dengan hutang. Sebab sedekah ni kita ada bajet. Kita ada bajet dah, contoh nak bagi sedekah ni. Lepas tu waktu-waktu yang kita sedia. Hutang tak jangka. Kan? Tak jangka. Kadang-kadang kita bajet ke lain. Bajet nak pergi Bandung contoh duit tu. Ataupun nak bajet untuk lain. Nak guna. Tiba-tiba orang nak hutang. Kita tak rasa perlu. Tapi kita fikir. Nanya ke dia pula tak boleh. Kita bagi hutang. Contoh. Setelah tempoh tamat dia kata. Akan digandakan pahalanya 2 kali ganda. Betul. Ni dia menyaksikan bahawa Maulana dah sebut benda ni. Kita menyaksikan dia ada audio dia cakap tajuk ni. Mana dia pun menyaksikan, dia tulis dalam buku mutiara Quran ni. Jika tempoh tidak ditulis, Allah jadikan kesukaran kepada yang berhutang. Kan? Bila tak tulis, bila nak bayar, orang hutang ni jadi lupa. Dia lupa dia janji nak bayar bila. Penulis dan saksi yang tetap hendaklah dibayar. Mana dalam daurah beritahu, makna penulis ataupun saksi pun kena upah juga. Kita pun kena mikir upah dia dalam ni. Baru kita baca ni. Itu yang kesimpulan dia, kan?
Tidak kalau baca lagu ni tak tahu apa. Kan? Ayat paling panjang ni. Ayat paling panjang ayat ni. Ada tak? Ada tak ayat lain yang satu muka surat? Tapi walaupun paling panjang, fadilat dia, kepentingan dia, orang tak tahu juga, orang tak faham juga, orang tak cakna juga. Orang rasa macam lah ni. Kalau contoh kita kata, kita tulis ni. Alah, mu ni tak percaya kita. Kita kawan, mu ni. Kan? Kawan mu tak percaya. Seolah suruh tulis tak percaya kawan. Bukan masalah percaya tak percaya, masalah benda tu dituntut. Kan? Tapi kita masalah ni nak suruh tulis, takut nanti dia puas hati pula. Adapun kalau kita minta tulis, dia takut, dia pula berasa hati, kata mu ni kawan tak percaya, kita ni ada beradik, contohlah. Hari tak ngaji Ustaz. Ha? Atau tak ngaji lah. Mana kalau kita tak buat, mana mati je satu tuntutan agama. Mana matikan agama, benda ni perlu hidup kat luar. Bila Allah tuntut dalam Quran, walaupun bentuk sunat, tapi perlu dihidupkan. Siapa nak hidupkan? Kita lah. Payah tak? Mana kena bagi ayat ni ke dia tu? Kali. Kalau kita kata, kena tulis dengan tulis. Sebab kalau tak bagi, kita berasa hati. Sampai hati pun. Dengan kawan sendiri tak percaya kita. Kita bahaya. Mana tak faham. Kita faham lah, dia tak faham. Susah juga. Senang macam mana? Dua-dua kena faham. Kamu nak hutang kena baca dulu ayat ni. Ayat tu 282. Faham dulu. Apa tu tak apalah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, apabila kamu berhutang. Asal dana ni mana hutang? Bila sebut panjang, ada alif, makna dia hutang piutang. Mana ada kaitan antara orang yang hutang, orang yang berhutang dengan orang yang kena hutang. Bidainin, dengan satu hutang. Jadi dana ni mana hutang. Dainun hutang. Ila ajalin musamman, ke suatu tempoh. Mana hutang ni kena ada tempoh. Faktubu, maka hendaklah kamu tulis ia. Dan hendaklah wal yaktub bainakum, hendaklah tulis di antara kamu oleh penulis, katibun, bil adli, dengan adil. Dan hendaklah menulis di antara kamu oleh seorang penulis bil adli, dengan adil. Adil ni maknanya apa dia adil? Kat sini. Kalau 10 ya 10 ya lah, jangan kata 10.5. Contoh dah. Serupa dengan yang hutang tu lah. Jangan tambah, jangan kurang. Jangan buat nanya lah. Wala ya'ba, dan janganlah enggan. Janganlah enggan katibun, penulis. Jadi penulis boleh tulis. Mana orang yang layak untuk tulis hutang, tapi tosik. Mana dia kena, bila diminta untuk tulis, menjadi penulis kepada satu hutang, upah apa tu, dengan satu upah dia kena terima, kan? Ayyaktuba kama 'allamahullah, menulis seperti mana yang Allah ajar dia tulis. Adil, kan?
Dan maka hendaklah ia menulis dan membaca. Hendaklah menulis, hendaklah orang yang berhutang itu mengimla. Sekejap. Maka hendaklah ia tulis dan hendaklah mengimla, baca balik barang yang ditulis. Siapa dia? Orang yang berhutang itu. Imla ni baca balik. Imla ni bahasa macam kalau dalam sekolah kan. Imla ni macam kita cikgu baca, pelajar tulis. Kan? Jadi konteks ni siapa dia? Konteks ni makna orang yang hutang ni hendaklah orang yang berhutang itu mengimla, membaca balik apa yang ditulis. Hendaklah membaca balik orang yang ke atasnya, alaihil haqqu. Orang yang berhak. Siapa dia? Orang yang berhutang. Sebab takut-takut tulis lain. Hutang 1,000 tulis 2,000. Wal yattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah, yakni Tuhannya. Dan bertakwalah kepada Allah, yakni Tuhannya. Wala yabkhas, janganlah mengurangi minhu syai'a, sedikit pun. Jangan buat kurang. Lepas tu kes. Fa in kana alladhi alaihi alhaqqu. Maka jika orang yang berhak, mana orang yang kena bayar, yang berhutang tu kan. Alaihi alhaqqu ni orang yang berhutang. Safihan. Bodoh. Sebenarnya kan? Bodoh safihan, bodoh. Kat sini akal lemah. Safihan ni makna bodoh. Tapi konteks ni akal lemah. Dia bodoh, dia tak tahu dia bodoh, dia kata orang bodoh. Konteks lain, ayat lain. Ayat ni akal lemah. Lemah akal. Atau lemah keadaannya. Au dha'ifan, lemah keadaannya. Seperti anak-anak atau orang yang sudah tua. Seperti anak-anak, orang yang sudah tua. Ataupun tidak apa ni? Tidak mampu untuk baca. Dia tak boleh baca. Tadi yang ditulis tu untuk baca orang yang hutang ni. Tapi orang hutang tak boleh baca. Atau sebab-sebab dia tak boleh baca lah. Buta ke macamnya lah. Mana ada sebab dia tak boleh baca. Yastati'u ayyumillah. Mana dia tak boleh baca apa yang ditulis tu. Maka hendaklah dibaca oleh walinya. Falyumlil waliyuhu bil 'adl. Hendaklah dibaca oleh walinya dengan adil. Adil ni dengan benar. Dengan adil ni makna dengan benar. Lepas tu nanti kita akan beritahu orang yang kita suruh tulis ni sebagai penulis hutang ni, kita kena upah ke dia. Orang yang berhutang kena upah ke dia. Dan persaksikanlah oleh dua saksi mir rijalikum, dari lelaki kamu.
Cuma persoalan kat sini, siapa yang wajib bayar upah ni? Ni kita tak ada nak ni. Siapa dia yang wajib bayar upah ni? Saksi dengan orang tulis hutang ni, siapa yang kena bayar? Orang yang berhutang ke orang yang dihutang? Ni kita persoalan. Nanti kita jawab balik. Soalan yang tak terjawab. Bagi dua. Ha? Memang kita kata kena bayar, kena upah kan, kena upah. Cuma persoalan kita, siapa yang kena bayar upah? Orang hutang biasa tak? Sebab nampak betul. Lebih kepada orang yang berhutang lah. Sebab makna dia kepentingan siapa nak jaga tulis ni, kepentingan siapa? Kepentingan orang yang kena hutang lah. Sebab orang hutang dapat duit dia dah, dia tak kisah dah, dia nak pergi gitu je. Ni nak tulis ni nak jaga kepentingan siapa? Orang yang beri hutang. Jadi orang berhutang tu bayar upah kan. Betul dah. Fa in lam yakuna, maka jika tidak ada. Dua orang, alif tu dua orang. Yakuna tu dua orang. Rajulaini, dua orang lelaki. Ni jangan kita kata tak adil pula ni. Oh, seorang lelaki, dua perempuan. Dia agama ni, Islam ni, dia makna dia, kalau kita tengok dari sudut kepentingan ni banyak. Orang lelaki ni dia lebih gagah. Orang perempuan ni kalau dia takut sikit, kadang takut nak jaga hati orang. Bila ugut setakut. Jadi tak mantap Dalam konteks ni dia perlu ada kemantapan. Jadi kadang-kadang ada hikmah dia ni, kita tak tahu. Jadi kita terima je lah. Yang persoalan pula kan. Maka hendaklah diganti dengan seorang lelaki dan dua orang perempuan. Wa mra'atan. Farajulun wa mra'atan. Yang kamu suka. Mimman tardawna minasyuhada, dari saksi-saksi. Jadi tujuan lebih plus satu ni, kalau lupa seorang lupa, hak lain ingat begitu. Tadillah ni keliru, bukan sesat, keliru, silap, terlupa Seorang terkeliru, orang lain mengingatkan. Tak? Tadilla ihdahuma, mana seorang keliru, maka orang lain boleh peringatkan. Maksudnya tu lawyer. Kalau kau dia dari sudut apa tu, undang-undang asal ni, saksi lah. Penulis dengan saksi. Biasa orang pakai lawyer tak? Lawyer tu tinggi sikit lah tak? Sekurang-kurangnya gini. Barang ni barang sunat, bukan kena, wajib. Tulis sunat. Kan? Mana dia ada saksi, tulis tu asal sunat. Dan tulis tu mesti ada saksi dua. Cuma dari sudut law ni macam mana tak tahu lah cara prosedur. Kalau pakai lawyer ni macam mana Allah lah. Cuma nak kemah lagi kena ada saksi lah, dua orang. Tapi sebenarnya dia konteks asal ni mana tulis tu lah. Tulis tu. Petition writer. Petition writer tu. Apa dia? Pasal buta tak kena pakai lawyer, kalau lawyer buat buku bayar. Betul lah. Petition writer tukar. Mana tu kau tulis dia tak. Dia prosedur mudah je kan, tak perlu dia ni lawyer. Siapa boleh. Dia Syafi'i boleh. Kan? Boleh, yang matai boleh. Saksi boleh. Dia kata siapa-siapa yang layak, orang minta dia saksi. Kita kena baik ni, tolong Tak mesti lawyer. Lawyer ni kena keluar duit pula. Apa hal pula, nak bayar duit ke dia. Jadi makna dia bukan mesti lawyer, makna ni yang syarat dia orang yang berakal. Maka mengingatkan salah seorang dari keduanya, kan? Dan dia kata wala ya'ba, dan jangan enggan. Siapa nak enggan ni? Saksi.
Saksi ni tak boleh mari, tak boleh jadi saksi. Apabila dipanggil untuk jadi saksi, sebab nanya lah orang yang dihutang ni, sebab tak gagah jadi tak ada saksi kan. Dah lantik saksi dah, tiba-tiba waktu nak perlukan dia tak boleh. Wala tasamu, jangan bosan untuk menulis, kecil ke besar, 10 sen ke kecil ke besar, kan benda yang dituntut tulis, tulis. Mana yang orang yang dihutang tu tuntut tulis, tulis. Banyak mana tulis. Biasanya bukan waktu hutangnya, kan bayar pun kadang berperingkat, kena ada hitam putih juga. Jadi ni tugas-tugas penulis ni. Bayar berapa dah? RM2 10 sen. Tulis contoh lah. 10 sen tu jangan rasa berat nak tulis. Tulis juga. Kecil atau besar. Taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Sampai waktunya. Kecuali lah hak yang orang yang dihutang tu kata, tak tulislah 10 sen. Mana kalau tak ada hitam putih, tulis. Sebagaimana yang dituntut. Zalikum, yang demikian itu aqsatu 'inda Allah. Lebih adil di sisi Allah. Lebih adil ni makna apa? Bahagian orang yang berhutang sesat dah. Sebab dia dapat dah dia nak contoh 10,000. Sesat dapat ke dia dah. Hak jadi masalah lepas ni siapa dia? Hak jadi dilema. Orang yang kena hutang dilema. Duk tunggu kan. Bulan tak tunggu-tunggu. Bulan tak tunggu-tunggu. Silap. Tunggu-tunggu duit tak sampai. Janji tu kata setahun, kata tak. Dah 10 tahun dah ni. Sengak je, jumpa lari. Lebih adil di sisi Allah. Mana adil ni mana? Sepihak sudah selesai dah masalah dia. Sepihak lagi tak nak nanya. Orang yang bagi hutang. Dan lebih dapat menguatkan persaksian. Wa aqwamu lisyahadah. Dapat menguatkan persaksian. Wa adana, lebih dekat dari timbulnya keraguan. Mana elak daripada berlaku keraguan. Sebab ragu-ragu ni tak standard. Kan? Sebab Islam ni yakin, jelas, yakin. Ibu tak ada tulisan. Ni contoh nak kata kenapa agama Islam ni sebab tulis. Nak pergi faham makna standard. Sebab manusia ni tak faham makna standard. Kan? Dalam konteks dunia dia faham konteks standard. Standard ada tulisan, tak ada tulisan, tak ada standard mana. Tapi agama bertanya dia. Dalam konteks amalan dia, akidah dia, kepahaman dia, daripada mana dia dapat? Sumber daripada mana? Ada tulisan ke tak? Tak pernah usaha. Kalau konteks duniawi, apa ni tak ada standard. Kalau konteks duniawi ni, kalau tak ada tulisan, contoh kita nak beli tanah, nak beli apa-apa, tak ada hitam putih sama punya, pasal ambil. Pasal. Tapi agama, mana agama kita letak standard bawah pada dunia. Kan? Kecuali illa antakuna. Kecuali perdagangan tunai. Makna tunai. Tapi tunai pula ni tulis. Kan? Ada resit. Kalau beli-beli ni lagi mahal lagi ada tulis. Jadi hak tunai pun kena tulis, munasabah hutang kena tulis. Betul tak? Kita beli barang tak? Biasa kita beli, kalau kedai tu ada standard akan keluar berapa harga. Keluar tunai kan. Mana kalau tunai pun orang tulis, walaupun keadaan dia lebih ringan daripada hutang,
Jadi munasabah lah hutang dengan tulis. Kecuali itu perdagangan tunai yang kamu jalankan sesama kamu. Tudirunaha bainakum. Maka tidak ada salah bagi kamu tidak menulisnya. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Mana kalau jenis tunai, tak tulis tak apa. Tapi kalau tunai muka kata munasabah tulis. Kan? Mana hutang lagi munasabah tulis. Kalau contoh kita ada barang yang kita kata tak tulis tak apa. Tapi orang merungut lah ni. Mana bil, mana bil. Mana receipt, mana receipt. Gapo ni? Tak tulis, tak ada standard. Tak kecek. Kalau hutang, tak tulis lah. Tunai pun kena tulis, tak tulis tak ada standard. Apa lagi hutang lagi ada standard lah. Lagi tak ada standard lah. Tunai pun orang kita kata kalau tak tulis tak ada standard. Kalau hutang lagi tak ada standard kalau tak tulis. Cuma hukumnya sunat kan. Tapi kalau lupa lalai kita masuk neraka. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli. Hukumnya sunat juga kan? Cuma dia kata Janganlah dipersulitkan. Janganlah dipersulitkan Janganlah penulis dan saksi dipersulitkan. Janganlah penulis dan saksi dipersulitkan. Janganlah wala yudarra katibun wala syahid. Janganlah dipersulitkan kepada apa? Janganlah penulis dan orang yang bersaksi itu dipersulitkan. Wa in taf'alu, jika kamu mempersulitkan, wa in taf'alu, dipersulitkan. Mana biasa lagu mana? Mana kita je nak suruh kianak lah kan? Suruh kianak kan? Suruh penulis kianak, saksi kianak contoh. Persulit kan? Fa innahu fusuqun bikum. Itu adalah satu fasik. Itu adalah satu perbuatan fasik bagi kamu. Yakni tindakan menyalahi perintah Allah dan akibatnya adalah menimpa kepada dirimu. Jadi takutlah kamu ke Tuhan. Jagalah perintah hukum Allah. Takutlah kamu ke Tuhan. Jagalah hukum Allah. Yang dialah yang mengajar kamu daripada tak tahu kepada tahu. Wa yu'allimukum Allah. Dan dia dengan buat perintah Allah ni pun Allah akan ajar kamu makna di setiap tuntutan ni, hikmah dia. Kita kalau tak buat, tak tahu hikmah dia. Betul tak? Biasa kalau kita dah buat benda Allah suruh ni, kadang-kadang kita faham lepas tu. Masa kita buat tak faham mana? Macam mengaji. Kita mengaji datang daurah ni kan. Kepahaman tengah daurah ni tersalah sebelum ngaji ke lepas ngaji? Selepas ngaji banyak. Sebelum ngaji ni rasa nak gila kan. Tapi bila mengaji ni makin mantap. Oh, mana sabar kita pergi ngaji. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah kita. Kalau bahasa Kelantan muncul kita gila, alhamdulillah lah. Kan, kalau kita gila ke mana lah kita mati. Contoh tak tahu benda ni salah. Siapa nak beritahu kita? Oh, mana kadang nak beritahu pun takut pula. Macam-macam. Kan? Mana orang nak beritahu satu hal. Orang mana juga nak beritahu. Mikir juga. Hak bagian dengar pun dia nak tahu sebenarnya. Tapi dia tak ada orang nak beritahu. Tapi tahu kerana kes dia beritahu. Dan dia dah tahu benda ni penting.
Kalau tak tahu, akibat dia masuk neraka tak keluar-keluar. Bagaimana perasaan kita? Oh, Alhamdulillah. Muncullah dan mengaji tajuk ni. Pak kita tajuk luar biasa-biasa ni kita tak faham. Kita cerita ni, hak kita mengajar. Hak kita mengajar daurah ni 90%. Hampir 95%. Memang tak faham belaka. Sebab kita mengaji kita faham. Kita kata ilah luar biasa, biasa. Kan? Luar biasa tak boleh. Biasa boleh, guna boleh, gantung tak boleh. Tak faham kita. Banyak benda kita yang kita mengajar ni kita tak faham. Kosong. Lepas kita ngaji daurah kita faham. Lepas tu kita rasa tak menjawab. Nak buat daurah pula. Kita pun dulu mengaji, orang ajar kita. Kita jahil tak tahu apa. Lepas tu bila kita faham, kita kena ajar orang lain pula. Sebab kita tahu kalau aku tak faham, orang lain banyak lagi tak faham ni. Kan? Jadi kalau aku dah faham, aku tak ajar pula. Jadi saya kata, tak boleh ustaz, nanya gitu. Tak, mana ada perasaan. Jadi biasa benda-benda yang Allah suruh ni, kita lebih faham setelah kita buat benda tu. Banyak benda. Termasuk ngaji ni. Masa kita pergi ngaji daurah kan, mula-mula kena ajak dengan murid. Murid ajak. Lagi malu tak murid ajak. Ustaz je lagi ustaz, bagus ni. Dia cerita tu macam tak nak dengar ni. Dia. Kan, murid ajak. Makna dia murid ajak sir. Lepas tu kita ajak murid lain. Ada murid mula-mula dia sikit pergi kali kita. Lepas tu pergi sekali. Pergi daurah. Hari daurah tu Allah kenangan lah. Tempat daurah Maulana ni kan ada air terjun kan. Jadi memanglah kita ni kadang-kadang kita nak pergi nak sedap-sedap. Sebelum daurah kan start sebelum asar. Jadi dia habis tengah hari. Antara tengah hari dengan sebelah asar ni ada masa rehat. Kita pergi cari terjun, pergi mandi air terjun. Lepas tu pergi kelang ngantuk. Malah dia kata kalau ngantuk dalam daurah dia kata sanad tak kuat. Tahun depan kena pergi semula, kena tengah-tengah semula ayat tu. Mana pengalaman masa daurah ni setahun. Tahun pergi kali pertama tu memang alhamdulillah habis. Dapat sanad. 2015 kita ingat. Lepas tu 16 pergi pula. Lepas tu sambil kita mana pergi pertama kali memang tak nampak lagi. Lama makna benda perkara-perkara yang ni sikit-sikit masuk. Lepas tu kita nak bagi ingat kita hurai ke orang lain. Jadi banyak lah. Mana asal-asal yang kita ngajar ni hampir 90% kita tak tahu apa kita. Mana yang kita tahu sebelum ni Allah jauh. Kesan daurah ni banyak lah. Nanti kita akan rasa juga lah. Kalau kita nak rasa yang lebih lagi pergi sana. Hak ni pro. Kalau pro ni mana dia, kalau pergi sana, kalau tak pergi sini dulu memang tak jelas. Tapi kalau dah pergi sini, kita tahu ilah-ilah ni faham dah. Tumpang hati. Kita dulu tak faham. Lambat nak ingat tumpang hati, nak ingat lupa ke apa dia orang sebut ilah ni. Tak ingat. Mula-mula. Tumpang hati. Lepas tu istilah luar biasa. Hak biasa guna boleh, bergantung tak boleh. Hak luar biasa guna pun tak boleh. Istilah tu payah tu. Dengar boleh, nak lekat otak kita payah. Lepas tu je lah, tak boleh ingat. Kita hurai ke orang lain, ingat, lupa tanya balik. Mana keberkatan dalam cerita ke orang ni banyak. Mana kita kongsi pada orang lain tu banyak tolong kita untuk ingat. Kalau kita mengaji simpang itu, memang payah. Jadi, wallahu bikulli syai'in alim. Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Jadi sebagai penutup untuk hari ni lah. Ada lagi berapa hari ni? Hari ni apa hari ni? Senin tak? Selasa, Rabu 2 hari lagi. Jadi 2 hari ni kita doa banyak-banyak lah. Kan? Sebab kita duduk dalam 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah ni Maulana kata antara 5 waktu doa makbul. Jadi kalau kita tak boleh apa-apa, sekurang-kurangnya doa tu jangan tinggal. Minta kebaikan dunia akhirat. Dalam keadaan kita lah ni, kita doa minta lindunglah kelas kita ni jangan jadi bahan jana fitnah yang kita tak sanggup terima. Sampai tak boleh nak teruskan, tahun depan pula nanya lah kita. Kadang-kadang orang nak cari masalah ada kadang-kadang dia tak pergi kelas. Tapi kalau benda tu kadang-kadang peluang, mula tu kita kena elok lah kalau boleh.
Kena jaga SOP kan, SOP. kena jaga-jagalah. Lepas tu doa kena banyak. Minta kita daurah kita ni boleh selesai baik. Lepas tu kita minta hak paling penting sekali negara kita sekarang ni kemungkinan jumlah orang yang kena COVID-19 ni mungkin bertambah semula. Jadi kita minta lindung. Masih mengharap benda ni kalau boleh janganlah. Sebab kita rasa dah kan PKP. Anak kita budak ni budak. Tak sekolah. Oh suka lah. Tapi dia pun lama-lama tak suka. Bosan lah duduk rumah nak pergi sekolah. Kita mula-mula tak? Rasa tu berat tak nak pergi sekolah start dah. Hari Rabu 22 hari bulan. Berat lagi. Anak wujud. Ayah nak pergi sekolah. Kita nak kalau boleh nak selesai sampai apa tu. Tengok keadaan kan. Masa tu kan tengok macam nak pergi nak lepas tak lagi. Takut juga pergi mangga. Kita kata sedang lepas raya haji lah. Contohlah. Lepas tu anak lah nak sekolah. Lepas tu kita gila sekolah. Sekolah sendiri tak kalau ada kematian. Ha? Ada kematian boleh. Apa dia? Ada kematian. Ada kematian. Ada sedih. Masa dawa dekat televisi ziarah. Hmm. Jenazah akan jauh. Itulah. Macam Abu Ada yang meninggal ada. Asal-asal ni meninggal. Asal-asal. Ha. Itulah banyak benda kita mana kita ambil peluang. Mana dia peluang untuk kita muhasabah, peluang untuk kita mikir, peluang kita untuk berdoa. Banyak benda. Jangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.